Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Islam Ibn Qayyim? Ustaz harap semua sihat di rumah masing-masing. Okey, jadi kita teruskan subjek fiqh kita dalam tajuk haji. Dan kita tengok dah rukun haji. Rukun pertama ialah niat berserta ihram. Kita tengok dah baru ni apa yang kita dilarang buat ketika dalam ihram. Dan Ustaz dah minta awak semua untuk hafal. Dah hafal kan semua? Hafal apa? Hafal niat haji, niat umrah dan niat umrah dan haji yang sekaligus tu. Harapnya semua dah hafal lah sebab ramai yang dah hantar. Bagus lah yang dah hantar. Tahniah kepada semua yang dah hantar. Yang belum hantar mungkin belum hafal, tak sempat kot. Jadi tolong hafal cepat-cepat lah. Okey, seterusnya untuk hari ni kita tengok pada muka surat 15. Kita masuk miqat. Ni masih lagi dalam rukun yang pertama ni. Niat berserta ihram. Okey, miqat ni apa benda miqat ni? Okey, kita tengok Okey, miqat ni Ustaz tulis kat sini. Niat ihram haji dan umrah wajib dilaksanakan di miqat. Miqat ni apa? Miqat ni adalah, nampak Ustaz kuningkan tu, tempat dan waktu untuk melaksanakan niat ihram haji dan umrah. Ingat miqat ni tempat dan waktu. Untuk apa? Untuk kita niat. Gitulah, senang ingat. Miqat ni apa? Kalau keluar orang biasa, tulis je tempat dan waktu untuk apa? Untuk niat ihram. Niat ihram haji dan umrah. Okey, bagus. Okey, dalam muka surat 15 lagi, ni pembahagian miqat. Miqat ni ada dua. Sorry Ustaz, kurungan tu terbalik. Okey, tapi tak apalah. Miqat ni ada dua. Yang pertama miqat az-zamani, iaitu zaman. Ingat zaman, kalau kita sembang dengan kawan kita kan, kita kata zaman dulu. Zaman tu waktu maksud dia dalam bahasa Arab sebenarnya. Miqat az-zamani, miqat waktu. Dan nombor dua, miqat al-makani. Yang ni adalah miqat tempat. Waktu dan tempat. Waktu apa dalam bahasa Arab? Zaman. Tempat makan. Ingat, tempat makan, waktu zaman. Okey, boleh miqat az-zamani adalah waktu, miqat al-makani adalah tempat. Apa waktu dan tempat apa ni? Jom kita tengok satu-satu. Nombor satu, miqat az-zamani. Waktu untuk melaksanakan niat ihram. Okey, faham Waktu untuk buat niat ihram, untuk kita berniat lah untuk niat ihram dan ihram sekali. Waktunya bila? Kita kan ihram kan kita waktu haji dan umrah saja kan. Waktu solat kita tak ihram pun. Haji dan umrah je kita ihram. Jadi haji, waktu untuk kita niat ihram haji ataupun miqat az-zamani untuk haji, dia adalah pada 1 Syawal hingga 9 Zulhijjah. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 3 bulan lah. 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih, sebab dia sampai 9 Zulhijjah saja. Kalau tengok dalam buku tu, dia tulis, tengok muka surat 16. Dia tulis 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Maksudnya sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah tu masih boleh lagi. Tapi kalau dah terbit fajar ni maksudnya pagi lah. Kalau pagi 10 Zulhijjah tu kira tak boleh dah. Tak boleh dah kita nak start niat untuk haji Haji ni dia ada waktu tertentu kan. Tapi berbeza dengan umrah. Umrah ni bila-bila masa je kita boleh buat. Jadi dia punya miqat az-zaman ni, miqat waktu dia adalah sepanjang tahun. Bila-bila masa je kita boleh buat untuk niat umrah dan ihram. Okey, yang ni ada ayat Al-Quran, dia letak kat situ, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Maksud dia apa? Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maksudnya haji ni kita tak boleh buat barang-barang ikut suka bila. Kita kena buat hanya pada waktu-waktunya. Bila? Inilah yang dia tulis ni, 1 Syawal hingga 9 Zulhijjah sahaja waktu untuk kita miqat az-zamani. Dalam exam awak boleh tulis sehingga 9 Zulhijjah ataupun awak boleh tulis sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Boleh ke mana-mana Okey. Seterusnya kita tengok miqat al-makani. Tadi zaman waktu, makan tempat pula
Miqat al-makan ni nampak ustaz letak, kalau hak tadi ustaz letak gambar kalender kat tepiak nak kata waktu. Kalau hak ni pula ustaz letak gambar masjid. Ni tempat tempat. Miqat al-makan ni, ingat makan, tempat makan. Okey, miqat al-makan ni adalah tempat untuk melafazkan niat ataupun tempat untuk melaksanakan niat. Kalau tertinggal, katakan awak ihram dekat lain, awak niat ihram dekat lain, awak dah ihram dekat miqat makan ni, maka awak wajib patah balik. Wajib patah balik pergi dekat tempatnya. Ada tempat khas dia lah untuk kita miqat ni. Kat bawah ni Ustaz tunjuk kat bawah ni tempat khas untuk miqat. Okey, tempat khas untuk miqat yang pertama Yalamlam, yang kedua Zulhalifah. Yang ni kena sebut molek Yalamlam, Zulhalifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Zatu Irqi. 5 ini sahaja untuk kalau kita baru-baru sampai di sana. Kita baru daripada Malaysia, kita baru ke sana, atau daripada negara lain kot lah, awak duduk dekat negara Madinah ke awak nak pergi ke Mekah. Kalau daripada negara-negara lain pun, kalau baru sampai ke Mekah, maka nak miqat kat mana? Dekat 5 yang belah kanan ni, Yalamlam, Zulhalifah, Juhfah, Qarnul Manazil dan Zatul Ariqi. Boleh? Yang 3 belah kiri ni, Ju'ranah cara sebut dia ni. Kalau dalam buku awak ni muka surat 19. Muka surat 18 yang belah kanan tu, belah kiri tu muka surat 19. Okey, Ju'ranah, Tan'im dengan Hudaibiyah Shumaisi. Hudaibiyah Shumaisi. Okey, boleh. Yang ni kalau yang belah kanan ni kalau yang baru sampai dekat Mekah. Yang belah kiri ni kalau awak duduk kat Mekah dah, lepas tu awak pun nak buat pulak. Jadi buat hak belah kiri ni lah. Nama-nama tempat dia, miqat al-makani dia, miqat tempat dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok Yalamlam ni siapa yang datang dari mana, Zulhalifah ni yang datang dari mana, Juhfah ni yang datang dari mana. Kita kalau Malaysia ni kita kena kat mana? Okey, kita nak tengok yang tu satu-satu. Okey, boleh tengok muka surat 18. Dia ada jadual dia tu. Nama tempat dan penduduk dari negara mana. Okey, ni ustaz tunjuk. Ni lah di sana nanti ni adalah peta negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi. Sini ada gok capuk gok dengan negara lain Okey, nampak ni adalah peta negara Okey, sekarang ni ustaz nak tunjuk Google Map dia. Ustaz buka Google Map jap. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tulis Mekah. Ni dia tulis dah Mekah atas kali. Okey, nampak dia pergi ke Mekah. Okey, jadi kita zoom out sikit. Bagi nampak Mekah tu yang warna merah tu Malaysia kat mana? Malaysia dekat sini. Ni Malaysia, nampak Malaysia. Jadi Mekah kat sini. Okey, jadi kita tengok Yalamlam dulu Kalau tengok belah kiri ni, tengok belah kiri ni, Yalamlam duduk kat mana? Yalamlam duduk kat mana? Dekat bawah kan? Kalau dalam peta ni pun sama juga dekat bawah. Dan Yalamlam ni kalau kita tengok dia daripada negara Yaman, India, negara timur lah yang kat bawah-bawah ni. Semua akan pergi miqat dekat Yalamlam. Baru sampai kat Mekah nak miqat kat mana? Dekat Yalamlam dulu sebab dia duduk bahagian bawah. Dan sama juga orang Malaysia yang naik kapal ni, kan Malaysia kan kat sini. Malaysia kat sini. Yang orang zaman dulu dia akan naik kapal lalu dekat laut ni. Lepas tu dia akan sampai Yalamlam dulu untuk dia miqat, untuk dia niat ihram. Untuk dia niat ihram dia akan pergi Yalamlam dulu Kemudian yang ni kalau kita daripada Malaysia naik kapal laut. Okey, kalau yang kedua kalau tengok dalam buku tu Zulhalifah. Tengok yang belah kiri ni Zulhalifah duduk dekat atas. Atas kiri sikit. Dia dekat sini ada Jordan, Syria,
Lubnan, semua kat sini Zulhalifah. Dan Madinah pun kat sini. Nampak Ustaz Zul ni ada Madinah kat belah kanan ni. Peta belah kanan Ustaz Zul ada Madinah. Madinah pun dia akan miqat dekat Zulhalifah. Dia akan bukan miqat, dia akan niat ihram. Maksudnya miqat dia dekat Zulhalifah. Boleh. Okey, seterusnya Juhfah. Juhfah ni kalau daripada Palestin, Syria, Jordan, Mesir, Juhfah. Zulhalifah tadi Madinah, Juhfah ni kalau daripada Mesir. Mesir kat mana? Mesir kat sini. Ni Egypt ni. Egypt ni Mesir. Mesir, Jordan, Syria kat sini Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita tengok buku tu, pasal 18 tu. Nombor 4, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil kita tengok peta belah kiri ni. Qarnul Manazil dekat yang belah kanan tu. Qarnul Manazil. Yang belah kanan tu. Sini aku. Dekat sini kat Arab Saudi sini adalah lapangan terbang. Kalau datang dengan kapal terbang daripada Malaysia, kita akan miqat dekat Qarnul Manazil Okey. Ataupun negara-negara lain jugalah. Contohnya dalam buku tu ditulis Kuwait. Bakal haji yang datang dari arah yang sama. Belah-belah kanan ni lah. Malaysia dan Indonesia pun kalau naik kapal terbang dekat Qarnul Manazil. Ingat Qarnul Manazil. Dan last sekali Zatul Irqi. Ingat nama dia Zatul Irqi. Irqi nampak Iraq. Nampak dia kat sini. Iraq sama dalam peta tu. Iraq, Zatul Irqi. Zatul Irqi dekat Iraq, dekat dengan Iraq, dia belah kanan ni. Daripada Mekah dia ke kanan ada Iraq, Zatul Irqi. Iraq dan sekitarnya lah. Kalau daripada sini pun daripada Turkmenistan ni pun sama juga Zatul Irqi. Iran pun, Azerbaijan pun sama juga. Uzbekistan ke dia akan pergi melalui Iraq. Okey, faham Okey, dan kita tengok tadi kalau tengok tadi yang ustaz tunjuk ini kan yang belah kanan tu kan dia ada Ju'ranah, Tan'im yang muka surat 19 tu. Ju'ranah, Tan'im, Hudaibiyah, Shumaisi tu. Yang tu kalau awak dah mari dekat Mekah, dah duduk dah kat Mekah ni, lepas tu awak nak buat pula sekali lagi umrah lah biasanya. Dan awak pula sekali lagi umrah. Ataupun awak memang duduk belajar dekat Mekah ke, awak nak buat haji. Maka awak kena buat dekat 3 tempat ni. Sebab apa? 3 tempat ni dia lebih dekat. Tengok ustaz tunjuk dekat slide ni. Dia lebih dekat. Okey. Nampak ni? Kalau yang warna hijau, titik hijau tu semua adalah miqat yang kita sebut tadi tu. Yang datang daripada jauh. Kalau yang datang daripada dekat ni Hudaibiyah, Tan'im dengan Ju'ranah. Dia tulis sini Ji'ranah. Dia Ju'ranah Arafat dengan adat Lib ni tak ada kaitan Ada kaitan tapi kaitan kod lain. Yang kita cerita sekarang ni adalah miqat. Miqat dia adalah 3 ni lah. Hudaibiyah, Shumaisi, Tan'im dengan Ju'ranah. 3 yang atas ni. Okey, boleh. Kalau soalan, tiba-tiba ada soalan orang tanya, ustaz, dah kalau orang tu memang duduk Mekah dah, dia memang orang Mekah. Dia memang orang Arab Mekah. Jadi dia kena pergi juga ke dah kalau rumah dia jauh sikit pada tempat miqat tu. Jawapan dia, siapa yang penduduk Mekah yang nak buat haji atau umrah, maka dia cukup miqat dekat rumah masing-masing. Dia niat ihram dekat rumah dia pakai ihram, dia ihram haji, okey boleh pergi. Ataupun niat ihram umrah, boleh pergi dekat rumah dia. Daripada rumah dia, miqat dia adalah di rumah masing-masing. Berlainan pada kita ni bukan orang Arab Mekah. Jadi kita dekat sini 3 ni, Ji'ranah, Tan'im dengan Hudaibiyah, Shumaisi. Kalau kita lama dah duduk situ kejap, kita mari dah esok tu pula baru kita nak buat, maka 3 ni 3 tempat ni. Tak boleh kita miqat dekat hotel kita tak boleh kita duduk hotel nak miqat dekat hotel tak boleh. Sebab kita bukan orang tempatan. Kita bukan orang duduk sana. Okey, faham Okey, jadi situ je kot untuk miqat kita. Untuk minggu hadapan kita akan jumpa dekat sekolah. Ustaz akan tengok balik latihan yang ustaz bagi dan ustaz akan tasmik apa yang ustaz minta awak hafal tu. Untuk
kelas hari ni Ustaz tak bagilah kerja rumah. Ustaz nak awak siapkan yang sebelum ni yang tertangguh tu. Okey, boleh cumanya kena ingat nak bagi kau kerja sikit tugasan. Awak kena ingat miqat az-zamani, waktu ke tempat. Miqat al-makani, waktu ke tempat. Lagi Ustaz nak tanya, zamani waktu ke tempat? Makan ni waktu ke tempat? Awak kena jawab lah lagi. Boleh? Baik. Comel. Okey, kemah. Okey, insyaAllah sampai situ je saya rasa untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa minggu hadapan di sekolah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.